Mr. I don't see enough Preve on the road. Relax lah Tun. Pernah dikenali sebagai Proton Tuah, model yang sepatutnya menjadi legenda dan ikon negara. Kereta RM100,000 ke bawah pertama yang menggunakan ESC dan traction control. Sebuah model yang purposely dicipta untuk pasaran global, worldwide. Proton first global car. Dan momen ia dilancarkan, serta-merta ia menggemparkan seluruh industri otomotif Malaysia. Dan sebuah model yang dicipta khas untuk bertahan lama dalam pasaran. A product that would last. Tapi akhirnya, sejuk. Di manakah silapnya? Kenapa model sebaik ini gagal untuk diteruskan? Inilah semua yang anda perlu tahu tentang P321A, aka Proton Preve. Proton Preve atau sebelum ia dilancarkan dikenali sebagai P321A adalah satu impian baru dan pelan jangka masa panjang Proton yang diterajui oleh Datuk Syed Zainal Abidin pada tahun 2010. Dalam proses mereka melakar sebuah masterpiece yang mungkin mampu kembalikan kepercayaan masyarakat, Proton berusaha untuk menghasilkan sebuah model segmen C yang betul-betul sempurna, cukup sporty, cukup mewah, syarat dengan ciri-ciri teknologi terkini dan paling penting, mampu milik dan boleh bertahan lama dalam pasaran seperti Proton Wira dan Saga. Proton pada waktu tu ingin membina sebuah global car pertama mereka yang mana model tersebut bukan sahaja untuk dijual di dalam Malaysia, tapi model ini mampu juga untuk dipasarkan secara global. So, model ni diorang bina mengikut global standard dengan menjadikan kereta-kereta Volkswagen, BMW dan Audi sebagai penanda aras mereka. Sebab tu, model ni diberi nama sebagai Preve yang bermaksud proof ataupun membuktikan. Proton first global car. We started this journey 3 years ago with a vision, a passion. We have to commit and change the way people perceive us to prove a point. Proton can build a global car. Malaysians can be a global car. And we have now arrived. Pada 2010, di KL International Motor Show, Proton telah mempamerkan sebuah model konsep yang pada waktu tu diberi nama sebagai Proton Tuah. Model tanah liat ni serta-merta mendapat reaksi netizen dan rakyat membuak-buak tak sabar nak beli kereta ni. Gila, kalau dah bentuk dia macam tu, siapa tak nak kan? Inilah momen yang paling penting dalam sejarah kebangkitan Proton untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan imej Proton yang pernah tercalar pada dekad-dekad yang sebelumnya. Dan jika ada satu momen tersebut, ia adalah momen pelancaran P321A aka Proton Tuah, aka yang kita kenali hari ini sebagai Proton Preve. Pada penghujung 2011, pembinaan Proton Preve hampir sikit-sikit je lagi nak siap. Tapi tiba-tiba dalam kesibukan tersebut, timbul pula satu cerita tentang pengurusan Proton akan bertukar tangan daripada Khazanah Nasional Berhad kepada DRB Highcom. Dan rumours ni akhirnya berlaku. Betul. Pada awal 2012, selang beberapa bulan sahaja sebelum Proton Preve dilancarkan, DRB Highcom akhirnya berjaya mengambil alih saham Proton daripada Khazanah. Dan dengan pengambil alihan inilah kontrak Datuk Syed Zainal ditamatkan dan jawatan Managing Director Proton bertukar tangan. Sayangnya, beliau tak sempat untuk lancarkan model yang beliau sendiri cipta. Akhirnya, Proton Preve berjaya dilancarkan juga pada 16 April 2012 dan serta-merta model ni menjadi satu fenomena. 2012 pada waktu tu saya masih lagi berkhidmat di bawah Proton. Kita orang terpaksa bekerja 16 jam setiap hari daripada 8 pagi sampai 12 malam. 2 minggu berturut-turut. Rasa nak patah kaki ni. Sebab tiap-tiap showroom Proton satu Malaysia waktu tu penuh dengan customer keluar masuk. Sebab nak tengok Proton Preve yang baru dilancarkan pada waktu tu kan. Dan dipendekkan cerita, angka tempahan Proton meletup. Dan Preve menerima tempahan sebanyak 11,000 unit dalam masa 2 bulan pertama sahaja. Datuk Syed Zainal yang dah tak ada dekat Proton time tu mesti mampu tersenyum daripada jauh je. Apapun saya sendiri sempat beli satu biji Preve time tu, warna putih.
Yelah, 2010 nak beli Inspira tak mampu kan. So 2012 tu saya dah kerja lama sikit, ekonomi dah baik, so mungkin mampu sikit lah untuk beli Preve. Honestly pada waktu tu semua orang termasuk saya memang teruja dengan Proton Preve ni. So saya bukan sahaja sebagai seorang penjual, tapi saya adalah pengguna dan pemilik Proton Preve ni. Preve pada waktu tu adalah kereta pertama dekat Malaysia di bawah harga RM100,000 yang ada 6 airbag, ada electronic stability control dan traction control, menggunakan kerangka HPF yang buatkan kereta ni mendapat 5 bintang dalam ujian NCAP, New Car Assessment Program Safety Rating, dengan enjin 1.6 turbo yang mampu produce 138 horsepower dan 205 Nm of torque. Agak decent sebenarnya, dan banyak lagi sebenarnya ciri-ciri pintar Preve ni. Tapi kekuatan utama bagi saya untuk Preve ni adalah dari segi dia punya ride and handling. Memang super. Susah nak jumpa kereta-kereta Japan pada waktu tu daripada Toyota, Honda, Nissan yang ada ride and handling sebaik Proton Preve ni. Even Jean LC pun terkejut dengan handling Proton Preve ni. And the car is very flat, because it feels soft on the bump, but for the comfort, and in the meantime really sporty on a rolling side. It's really continental to see something like that. It's really well balanced. Tapi zaman kegemilangan Preve ni tak lama. Hanya selepas beberapa bulan sahaja dilancarkan, dah mula kedengaran masalah-masalah berkaitan dengan reliability dan quality. Tapi masalah reliability Preve ni bukanlah satu masalah yang begitu besar sangat bagi saya. Bagi saya, masalah utama Preve ni adalah package engine Preve tu sendiri, yang dikatakan mempunyai masalah pecutan yang lembab. Untuk versi 1.6 yang tak ada turbo tu, memang totally underpower. Dengan kereta besar, enjin kecil, memang totally underpower. Tapi untuk versi 1.6 turbo, enjin dia sebenarnya agak power, 205 Nm torque, kalah Innova. Tapi masalahnya adalah karakter enjin dia. Bila mula-mula nak gerak tu, dia macam ada lag sikit tau, berat. So kita kena tekan minyak lebih sikit baru dia bergerak. Karakter enjin yang macam ni akan mendatangkan masalah kalau kita berada dekat traffic jam. Yang mana kalau kita tekan sikit tu dia berat, tak gerak. Tapi kalau kita tekan lebih sikit, dia terpergi lebih sangat pula. Sebenarnya memang ada kereta yang didesain memang macam ni. Tapi untuk pengguna-pengguna dekat Malaysia ni, diorang tak biasa dengan karakter enjin yang macam ni. Ya, semua orang tahu kereta yang ada turbo ni somehow walau macam mana sekalipun mesti akan ada lag punya. Even BMW atau Honda yang ada turbo pun mesti akan ada lag punya. Tapi untuk Preve ni, dia punya lag tu bagi saya terlalu ketara. Mula-mula nak tekan tu memang ketara, rasa berat sangat. Sebenarnya benda ni adalah berpunca bukan sahaja daripada turbo, tapi resepi yang membuatkan dia lembab macam tu adalah turbo plus gearbox CVT. Dah lah turbo ada lag, tambah lagi dengan dia punya gearbox CVT lag, memang lembab. Sebenarnya tak salah pun, boleh je kombinasi turbo plus CVT ni. Banyak je kereta-kereta lain yang gunakan kombinasi ni. Cuma pada pendapat saya, mungkin Proton terlalu awal untuk memanipulasikan teknologi CVT ni yang diorang ambil daripada Proton Inspira. Kita tahu lebih kurang setahun sebelum Preve ni dikeluarkan, Proton ada rebatch Proton Inspira. Dan kita tahu Proton mempunyai barisan engineer dan designer antara yang terbaik dekat Asia sebenarnya. Kadang-kadang anak tempatan ni sebenarnya lagi baik daripada engineer luar. Cuma tak semua apa yang diorang cipta Proton mampu untuk implementkan. Biasalah masalah costing kan. So pendapat saya, Proton pada waktu tu patut menggunakan conventional gearbox automatic saja macam biasa, macam model-model yang sebelum tu lah. Dan tengoklah sekarang, diorang dah slow-slow patah balik kepada gearbox automatic. So disebabkan reputasi awal Proton Preve ni yang kurang baik dan ditambah lagi dengan marketing Proton yang gagal untuk mempromosikan nama Preve pada waktu tu, tempahan Proton Preve ni semakin susut dan berkurang. Sampaikan Tun Mahathir yang merupakan penasihat Proton pada waktu tu pernah bersuara pada DRB Highcom. Mr. I don't see enough Preve on the road. Relax lah Tun. Kejap lagi kita orang bagilah diskaun. Nanti ramailah balik orang beli Preve ni. Kamu ni tak habis-habis dengan diskaun. Tak ada strategi lain ke? Kalau asyik diskaun, habislah resale value kereta ni, jatuh teruk nanti. So di atas permintaan yang terus berkurang, Preve tidak pernah mendapat mana-mana sentuhan facelift walau sekali pun sepanjang 6 tahun pengeluarannya. Yelah, parts yang ada pun tak habis-habis lagi, melambat lagi nak buat facelift. Sebab tu kita tak pernah nampak Preve versi lain dekat atas jalan. Yang ada pun just versi refinement dengan versi just tukar sport rim, bumbung hitam, itu saja. Facelift memang tak pernah ada.
Proton pernah beberapa kali memberikan refinement kepada Prevey ni dan dia orang dah tuning balik dan dia orang dah fix segala masalah-masalah yang pernah timbul pada Prevey ni. Tapi segala usaha tersebut agak terlambat. Tahun demi tahun, angka jualan semakin merosot dan P321A ni akhirnya tewas dan gagal bertahan dan pengeluarannya terpaksa dihentikan pada tahun 2018 setelah 6 tahun perjuangannya dan setelah syarikat Geely mengambil alih saham Proton. Honestly, bagi saya, Proton Prevey adalah sebuah kereta yang sangat-sangat baik. Dengan harga yang macam tu, dengan spesifikasi safety yang macam tu, memang tak boleh dinafikan. Tapi sayangnya, disebabkan masalah reliability dan reputasi awalnya yang sangat teruk, rakyat Malaysia terus cenderung untuk memilih kereta-kereta yang lebih sederhana seperti Myvi dan Vios. Jangkaan saya, sekiranya masalah enjin Prevey ni dapat diatasi dengan lebih awal, mungkin hari ni kita akan dapat lihat lebih banyak Prevey di atas jalan seperti abang-abang mereka, Proton Wira dan Proton Saga. Dan sekiranya masalah tersebut dapat diatasi dengan lebih awal, mungkin Proton Prevey akan terus berevolusi kepada pelbagai bentuk facelift dan akan berevolusi ke generasi kedua, ketiga dan generasi yang seterusnya. Tapi malangnya, itu tidak berlaku. Pada 2 bulan lepas, iaitu Mac 2020, nama Prevey akhirnya dikeluarkan daripada website Proton. Dan hari ini, Proton Prevey gagal untuk diteruskan. Ya, saya tahu mungkin ramai sahabat-sahabat saya yang masih di Proton menyangkal kenyataan saya ni yang melabelkan Prevey ni sebagai gagal. Tapi inilah hakikat yang korang kena telan. Kalau tak percaya, refer balik apakah perancangan asal Prevey ni dan apakah kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Datuk Zaid Zainal Abidin pada tahun 2012 dulu. Tapi apa yang penting dekat sini, kita tak harus meratapi kegagalan lepas. Kita seharusnya mengambil iktibar daripada kesilapan lepas dan sejauh manakah kita mampu belajar daripadanya agar kesilapan tersebut tidak berulang lagi dan lagi dan lagi. Dalam beberapa episod lepas, saya ada ceritakan tentang satu jenama kereta Amerika Syarikat iaitu Saturn. Saturn adalah sebuah syarikat kereta di bawah GM yang dah gagal dan sekarang dah tutup pun. Dan korang nak tahu sesuatu? Cerita kejatuhan Saturn ni hampir sama dengan jalan cerita Proton. Dan secara kebetulan, tahun Saturn ditubuhkan pun sama dengan Proton, iaitu 1985. Proton seharusnya belajar daripada cerita dan sejarah apa yang berlaku kepada syarikat bernama Saturn ni. Sebab apa yang menggagalkan Saturn pada waktu tu adalah GM itu sendiri. Dan apa yang menggagalkan Proton sebelum ni adalah Proton itu sendiri, iaitu dengan mengulangi kesilapan yang sama berulang-ulang kali. Dan bagi saya, kalau ada satu orang yang tahu macam mana nak selamatkan Proton ni, dialah orangnya, Datuk Zaid Zainal Abidin. Beliau tahu apa yang perlu dibuat dan beliau ikhlas dalam tugasnya. Kritikan saya ni bukanlah bererti saya membenci. Honestly, saya sendiri adalah peminat Proton. Rakyat Malaysia mana yang tak bangga dengan Proton? Saya tak pernah memandang Proton ni daripada sudut jenama. Tapi, saya pandang Proton sebagai satu simbol patriotik. Ikon Malaysia. Tapi sebagai seorang pengkritik kereta, tugas saya adalah untuk menegur. Saya bukan saja pernah berjuang untuk model Prevey ni, malah saya sendiri adalah pengguna model ni. So saya tahu tentang model ni dari perspektif pengeluar dan perspektif pengguna, luar dan dalam. Proton bernasib baik sebab dekat Malaysia, masyarakat kita masih ada sikap yang kuat untuk menyokong. Dan inilah kisah hayat sebuah model yang sepatutnya menjadi legenda dan ikon negara. Proton Prevey. Sekiranya korang ingin membeli Prevey second hand terpakai, tiada halangan sebab somehow pengguna kedua tetap beruntung dengan harga dia yang sangat rendah. Cuma pastikan kereta tersebut berada dalam keadaan yang baik, korang test drive sampai puas hati dan kalau boleh pilih model 2015 ke atas. Dan bagi korang yang baru dalam channel ni, sekiranya ada hikmah dan pengajaran yang korang boleh ambil daripada video ni, saya hargai sangat-sangat kalau korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nas Abdullah dan majulah industri otomotif negara untuk kebaikan rakyat Malaysia. Bye.